Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan seluruh saf kepimpinan dan pentadbiran Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan imam, tuan Bilal, para hadirin dan hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan nikmat kehidupan kepada kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab ubudiyah, tanggungjawab kehambaan kita kepadanya di atas muka bumi ini, dan seterusnya memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini, mendengar perkongsian berkaitan dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan diharapkan melalui perbincangan dan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, sebagai ingatan untuk kita bersama, oleh kerana perbincangan ini berkaitan dengan Nabi, maka banyak kali akan disebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan sama-sama kita iringi sebutan tersebut dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membalas kepada kita dengan berbagai bentuk rahmat dan nikmat kepada kita, insya-Allah. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-33, iaitu babun majaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membicarakan berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan wangian. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwangi-wangian. Ataupun dalam bahasa kita sekarang ini, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan perfume. Kan, itu merupakan topik perbincangan kita pada malam ini. Namun sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, maka lebih baik untuk kita berkongsi beberapa muqaddimah ataupun topik asas yang perlu kita ketahui berkaitan dengan perkara ini. Yang pertamanya ialah, tuan-tuan sekalian, perlu kita ketahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tetapkan kepada baginda memang dalam keadaan sentiasa wangi. Bermakna kita kena tahu bahawa bila Nabi mengenakan wangian, bukan bermakna nak elak daripada bau busuk, bau badan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa wangi, sekalipun tidak dikenakan apa-apa bauan ataupun wangi-wangian. Namun kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengenakan juga wangi-wangian tersebut adalah untuk menambahkan lagi
wangian yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini satu bentuk kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan di dalam pelbagai riwayat yang sahih yang menetapkan bahawa memang begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh riwayat yang sahih yang mengkhabarkan tentang memang tubuh badan Nabi asalnya memang dah wangi, antaranya ialah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad. Kata dia, aku tidak menjumpai satu bentuk wangian yang boleh menandingi wangian yang ada pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada wangian tersebut dalam bentuk kasturi ataupun bentuk ambar. Ambar ini kalau kita terjemah dalam bahasa kita sekarang ini muntah ikan. Itu satu bentuk wangian, muntah ikan ataupun ambergris dalam bahasa standard dia. Jadi kata dia, kasturi pun tidak boleh menandingi wanginya tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambergris juga tidak boleh menandingi wanginya tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ini yang paling wangi di atas dunia ni. Ini wangian yang paling wangi di atas dunia. Kan? Maka ini pun tidak boleh menandingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh Anas bin Malik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan terdapat juga riwayat yang seumpama ini di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Cuma sedikit berbeza dari segi lafaz, namun maksudnya adalah maksud yang sama. Ada riwayat yang kata atran, maksudnya tidak ada atar. Atar pun kita sebut bauan jugalah kan, wangi-wangian, kita sebut minyak atar. Atar pun tidak boleh menandingi kewangian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu secara umumnya. Bermakna Nabi mengenakan wangian bukan sebab nak hilangkan bau busuk yang ada pada badan, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak mengekalkan ataupun nak menambahkan lagi wangian yang sedia ada pada tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa wangian yang ada pada Nabi ini kalau nak ditandingi oleh 4 orang wanita pun tidak mampu untuk ditandingi oleh 4 orang wanita. Itu sebagaimana disebut oleh para sahabat. Mereka apabila melalui jalan yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidu bau wangi tersebut. Mereka dah tahu dah ini adalah wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyatakan bahawa tidak ada seorang pun, hatta kalau kata orang wanita bergabung sampai tahap beberapa orang, sekumpulan wanita bergabung, mereka tetap tidak boleh untuk menandingi wanginya tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut ada riwayat yang menyatakan seumpama dalam riwayat Imam At-Tabarani yang menjelaskan perkara yang sedemikian. Itu asasnya. Kemudian sebelum daripada kita masuk kepada hadis-hadis yang diterangkan juga, dari segi hukum kita mengenakan wangian, secara umumnya dituntut untuk kita mengenakan wangian. Lebih-lebih lagi lah bagi kita orang lelaki, khususnya ketika mana untuk solat Jumaat contohnya, ataupun untuk kita datang solat sunat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, ketika mana memula di permulaan ihram contohnya, ataupun ketika mana kita menghadiri solat berjemaah, majlis-majlis kenduri, sambutan-sambutan tertentu, ketika mana membaca Al-Quran, ketika mana menuntut ilmu, ketika mana zikir, semua ini adalah dituntut. Bahkan ketika mana bersama antara suami dengan isteri, ketika mana itu juga dituntut untuk mengenakan wangi-wangian kerana ianya termasuk dalam husnul muasyarah, iaitu cara kita berhubung dengan baik dengan pasangan kita. Ini diperjelaskan oleh ulama tentang kedudukan berwangi-wangian ataupun mengenakan perfume, untuk memastikan bahawa kalau kita lebih-lebih lagi lah dituntut. Sebab apa? Kita ada bau badan kita, kan, kita ada mungkin disebabkan peluh dan sebagainya, mengeluarkan bau yang tidak disenangi oleh orang. Maka ketika itu lagilah kita ini dituntut untuk mengenakan wangian. Sebab itu kebanyakan tempat-tempat yang dinyatakan ataupun keadaan yang disebutkan kita digalakkan untuk mengenakan wangi-wangian ini,
Bahkan disebut sebagai yata'akkad, maksudnya sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sebab apa? Tempat-tempat yang dinyatakan, situasi yang dinyatakan ini semua melibatkan orang lain dengan kita. Bukan kita duduk seorang-seorang kan, bila kita datang nak berjemaah, kan, bila datang masjid hari Jumaat, sekeliling tu orang. Maka di sinilah kita dituntut untuk berwangi-wangian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk kepada hadis-hadis yang disenaraikan di sini oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah. Maka disebutkan hadis yang pertama dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-210 daripada keseluruhan hadis dalam kitab. Disebutkan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana wa fi riwayatin kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Kata dia, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk baginda menggunakannya bagi berwangi-wangian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu sukkah. Sukkah ini sama maksud dengan al-wi'a, satu bekas, satu box lah kalau kita sekarang ini, satu bekas, satu kotak di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususkan bekas tersebut ataupun kotak tersebut untuk baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan wangi-wangian baginda sallallahu alaihi wasallam. Wangian Rasulullah ada dalam banyak bentuk. Nanti kita akan jelaskan satu persatu, nanti kita akan jumpa nama ataupun jenis wangian yang digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang Nabi menggalakkan supaya kita menggunakan wangi-wangian tersebut. Maknanya bukan satu jenis sahaja. Yang biasa kita tahu kasturi contohnya, bukan kasturi sahaja yang biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jenis wangian lain yang juga digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada orang menghadiahkan kepada baginda contohnya, Nabi akan letak di situ dan Nabi gunakan bila mana diperlukan. Ini merupakan salah satu daripada gambaran nak menunjukkan bahawa berwangi-wangian adalah perbuatan yang menjadi kelaziman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang menyangka bahawa bila kita ini mesti menjadi orang yang zuhud, bila zuhud kena busuk. Kan bila zuhud kena kusut masai. Sebenarnya tidak tepat. Siapa yang paling zuhud sekali di atas dunia ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang zuhud yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suka untuk berpenampilan kemas. Kerana zuhud bukan hanya dilihat pada zahirnya, akan tetapi zuhud yang sebenar adalah bagaimana hati tidak terikat dengan dunia. Kalau pakai kusut masai sekalipun, tapi kadang-kalanya pantang ada, diambilnya hak orang contohnya, itu bukan zuhud namanya. Kan hati sentiasa tamak nak kepada kemegahan dan kemewahan contohnya, itu bukan zuhud namanya. Walaupun sekalipun penampilan zahirnya nampak macam orang yang tidak mementingkan dunia. Beza kan? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun zuhud dan seumpamanya, aspek penampilan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jaga. Bila mana dalam soal ibadah dan seumpamanya, baginda dalam keadaan yang begitu sempurna. Sebab itu ada bekas yang dikhususkan. Kalau satu sahaja wangi-wangian mesti tak akan perlu kepada bekas. Bermakna ada banyaklah stok wangi-wangian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada satu-satu masa. Baik. Kemudian disebutkan ini merupakan riwayat yang dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-211. Thumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tiba wa qala Anas inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Baik. Kata Thumamah bin Abdullah, dikata Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah, dan Anas bin Malik ini juga merupakan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang masa berkhidmat kepada baginda.
Anas ini dia tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kalau kata ada orang yang beri hadiah kepada Anas, hadiah itu dalam bentuk minyak wangi, maka Anas dia tidak akan tolak hadiah tersebut. Dia akan terima. Dia akan ambil hadiah tersebut. Dan Anas berkata, bila mana mungkin orang tanya ataupun orang tak tanya tapi nak beritahu sunnah Rasulullah macam mana dalam bab apabila ada orang menghadiahkan minyak wangi, tapu wangian. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Kalau orang bagi hadiah kan, bagi hadiah kat kita, ada perfume dalam itu, kita terima. Kan? Walaupun mungkin bau dia kita tidak suka ke apa, kita ambil je dulu. Kerana menerima pemberian hadiah terutamanya minyak wangi ini merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima, Nabi tidak menolak hadiah ini. Kan, jadi ini merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Sepanjang masa. Baik, apa hadiah yang biasanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam-macamlah. Salah satunya dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man 'urida 'alaihi raihan fala yarudduhu." Siapa-siapa yang diberi hadiah berbentuk raihan. Raihan ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan lebih spesifiknya, satu jenis wangian yang berasaskan kepada selasih, daun selasih. Berasaskan kepada selasih ataupun kemangi. Kan, itu raihan. Jadi Nabi kata, siapa yang diberi hadiah berupa bau-bauan raihan ini, fala yarudduhu, jangan sesekali tolak. Dan Nabi kita SAW bila dihadiahkan raihan ini, Nabi terimalah. Nabi tidak tolak. Fa innahu khafiful mahmil. Nabi kata, sesungguhnya wangian yang diberikan itu, yang berupa hadiah itu, dia tidak berat. Maksudnya kita mudah saja, kita nak ambil. Mudah, tak perlu kita nak tolak. Maknanya ambil saja, kita terima sahaja. Dan dalam masa yang sama, ianya semestinya dia akan memberi manfaat kepada kita lah. Dia memberi manfaat kepada kita di atas hadiah tersebut. Kita boleh berwangi-wangian. Kan, kalau kata kita tak nak guna pun, kita boleh beri kepada orang lain pula selepas daripada itu. Yang pentingnya menerima hadiah berupa pemberian minyak wangi ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 3 benda yang tidak boleh ditolak, iaitu pertamanya bantal, yang kedua minyak wangi, dan yang ketiga susu. Nabi listkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senaraikan benda-benda yang sekira mana orang beri hadiah kepada kita, sama ada diberi hadiah itu dalam apa jua keadaan. Contohnya apabila ada orang datang bertamu ke rumah kita, kan, tetamu tu dia bawa hadiah. Dia bawa hadiah berbentuk apa dia? Dia bawa hadiah berbentuk, dia bawa bantal, dia bawa minyak wangi, dia bawa susu disebut di sini. Maka kita kena terima. Kita kena terima, tak boleh kita tolak. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ni? Kerana ketiga-tiga benda, walaupun nampak benda ini benda yang remeh-temeh, tetapi manfaat dia banyak. Manfaat dia banyak. Kan? Bantal biasa orang guna untuk tidur lah. Kan? Kemudian minyak wangi, kan, untuk nak berwangi-wangian, nak hilangkan bau busuk badan contohnya, bermanfaat. Kalau kata tak guna sekarang pun, mungkin satu ketika nanti akan digunakan. Saya sendiri pun kadang-kadangnya ada jemaah-jemaah suka bagi hadiah perfume ni. Kita ambil, kadang kita letak dulu atas kereta. Bila kita nak pergi berkuliah, lupa nak sembur sikit-sikit, lupa nak calik sikit-sikit kan, sudah cari. Seluklah bawah mana ada, jumpa. Maknanya sampai satu masa dia akan bermanfaat untuk kita.
Kan, dia akan bermanfaat untuk kita. Rupanya bila kita guna sekali, oh sedap bau dia. Lepas tu kejap je habis ya. Kan? Jadi makna kata benda ini nampak macam biasa tetapi manfaat untuk penerima itu besar sebenarnya. Dan bila mana orang menggunakan hadiah yang kita berikan ini, semestinya lah orang guna untuk sembahyang, orang guna untuk ibadah, kan? Maka pahala pun dia akan jadi sebagai satu bentuk ganjaran yang berpanjangan untuk pengguna. Untuk orang yang menyumbang. Di samping pengguna pun dapat manfaat, maka orang yang menyumbang juga akan mendapat manfaat. Baik. Padahal benda itu ringan, benda itu biasa, nak bawa pun senang sebagaimana hadis tadi dah sebut dah. Khafiful mahmali tadi itu maksudnya orang nak bawa senang, orang nak terima pun senang. Kan? Tidak memberatkan. Harga pun kadang-kalanya ada perfume-perfume yang dengan harga yang murah pun dah boleh dibeli, kan? Jadi semua ini adalah bentuk kita nak menjalinkan ukhuwah. Kerana konsep memberi hadiah itu pun dengan tujuan untuk mewujudkan ukhuwah kasih sayang sesama kita. Dan jangan kita tolak. Sebahagian orang dia dah biasa guna perfume yang mahal-mahal, kan? Yang 300 ke atas ke contohnya. Kalau yang main calik-calik biasa tak terima, nak yang EDP contohnya, kan? Nak yang lama, yang kekal panjang 24 jam, 3 hari tak hilang-hilang contohnya, kan? Dia biasa guna yang brand yang mahal-mahal. Kalau bagi yang malaikat subuh, dia tak pandang, contohnya, kan. Jangan. Walaupun yang biasa-biasa pun kita terima. Sebab Nabi kita SAW ajarkan sedemikian. Termasuk disebut susu. Susu ni benda rutin, kan, minuman biasa. Sebahagian orang dia nak bagi hadiah mahal-mahal tak mampu, dia bagi hadiah yang biasa. Dia bela kambing contohnya, dia bagi susu kat kita. Kan, maka kita kena terima. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam As-Suyuti rahmatullah alaih, dia sambung sedikit ulasan dia. Dan dia sebut dalam bentuk nazam, dia sebut dalam bentuk syair lah. Dia susun dalam bentuk syair. Dia kata daripada hadis Nabi ini dapat kita pelajari bahawa ada benda-benda lain yang semisal, yang seumpama dengan bau-bauan tadi itu, wangian tadi itu, yang termasuk sekali lah benda-benda yang bila orang bagi hadiah kepada kita, jangan kita tolak. Dia senaraikan ada sebanyak 7 benda. Dan mungkin kita boleh kiaskan, apa yang disebutkan ini benda hadiah-hadiah biasa. Hadiah-hadiah biasa, kegunaan-kegunaan biasa. Dia sebut ada 7 benda. Yang pertamanya, hulun. Maknanya manisan, ataupun kalau kita sekarang ni macam kuih muih lah. Orang bagi hadiah kuih muih, kan. Dia pagi-pagi pergi hantar anak sekolah, dia singgah beli kuih 2-3 plastik, kan, dia bagi kat kita. Kena ambil, jangan tolak. Yang kata, oh saya dah sarapan hari ni, tak nak terima. Terima je, orang bagi kita terima. Kita terima. Saya tak makan kuih ni, bagi kat orang lain lah, jangan. Kita kena terima. Kan, itu cara ulama-ulama kita masukkan sekali. Kerana mereka menganalisis kenapa Nabi kita SAW suruh ambil tadi tu. Kan. Kemudian yang kedua, susulah alban, susu. Kemudian dahan, minyak. Minyak rambut ke ataupun apa bentuk jenis minyak, kita kena ambil. Kemudian wisadah, bantal, seumpama tadi dah dinyatakan dalam hadis. Kemudian warizq limuhtajin, ataupun bentuk rezeki ataupun makanan bagi orang yang memerlukan. Orang bagi bantuan beras ke contohnya, gula minyak ke contohnya. Dalam keadaan kita ini ditimpa musibah ke apa, orang bagi bantuan. Musim-musim banjir contohnya, kan, kita jadi mangsa banjir. Walaupun memang kita duit banyak dalam akaun banyak, kan. Tapi masa tu memang kita perlu makan, kita perlu kepada kegunaan semasa, maka kena terima kalau kata orang beri bantuan kepada kita. Watib, bau-bauan, wangi-wangian, waraihan, dan juga wangian secara khususnya yang diperbuat berasal daripada selasih ataupun kemangi tadi tu. Jadi semua ini benda yang dilihat sebagai macam remeh-temeh lah, benda biasa-biasa. Tapi kalau orang memberi, kita kena terima. Kita kena terima. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang seterusnya, hadis yang ke 213. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu
Wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi garis panduan yang sesuai, yang boleh mengelakkan daripada fitnah, yang boleh menyelamatkan kita kan apabila kita mengenakan wangi-wangian. Bagi orang lelaki, Nabi beri panduan supaya pakai perfume ataupun bau-bauan wangi-wangian yang jenis yang keras, yang kuat bau dia, tapi warna dia tak nampak. Kan? Tapi kita sekarang ni semua tak nampak, bila dah sembuh tak nampak dah kan. Itu Nabi ajar, maknanya orang lelaki digalakkan, dibolehkan, disyorkan untuk pakai wangi-wangian yang kuat bau dia, yang menyerlah bau dia. Sebaliknya bagi orang perempuan, dia kena pakai bau-bauan yang lembut, yang kurang dari segi kita kata bau dia bahkan lebih lembut, dia tidak terlalu menyerlah. Itu bagi orang perempuan. Kalau dalam huraian ada disebut secara khusus contoh-contoh lah, maka zaman kita sekarang ni mungkin kita boleh sesuaikanlah kan. Bagi orang lelaki contohnya yang dikatakan baunya kuat, warnanya kurang nampak, tak jelas, maka contohnya air bunga ros kan, bauan daripada ros kan. Orang tak pakai, orang lelaki tak pakai kot bau ros kan. Kemudian misk, kasturi kan, kasturi kuat bau dia. Kemudian ambar, ini muntah ikan, ataupun disebut sebagai ambergris. Ini antara perfume yang mahal jugalah kan kalau sekarang ni, dan diperakui sebagai antara yang paling wangi kan, selain daripada kasturi tadi. Kalau kasturi itu jelaslah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang beritahu secara khusus, atyabut tibi al-misku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim contohnya. Baginda menyatakan bahawa wangian yang paling wangi sekali adalah al-misk, kasturi kan, kuat bau dia lah. Jadi itu yang digalakkan untuk orang lelaki. Satu lagi disebut kafur, kapur. Kita tak pakai kapur sebagai wangi-wangian kan, pakai bila meninggal dunia nantilah kan, kapur barus kan. Itu bila meninggal dunia nanti biasanya. Sekarang ni dah tak dijadikan sebagai wangi-wangian. Kalau dulu kan dijadikan sebagai wangi-wangian. Baik, itu bagi orang lelaki. Ini yang disarankanlah, tapi konsep umumnya yang menyerlah bau. Tak kira kalau kata sekarang ini datang dalam bentuk yang campuran itu dan ini macam-macam. Kalau siapa-siapa yang suka main perfume ni, macam-macam jenis dia ada lah kan. Tambah-tambah brand yang luar negara yang mahal-mahal tu kan. Bila dia orang dah biasa ni, yang biasa-biasa dia tak layan dah kan. Jadi gitu. Bagi orang perempuan, Nabi kata yang warna dia menyelah sedikit, kemudian baunya kurang, maka dicadangkan antaranya bagi orang perempuan seumpama za'faran kan. Za'faran warna je lebih nampak macam kuning ke merah-merahan, tapi bau dia nipis biasa je kan. Kemudian cendana, ini di antara yang dicadangkanlah, yang dicontohkan bagaimana yang sesuai untuk para wanita. Bahkan ditegah yang keras-keras yang boleh menarik perhatian orang lelaki. Memang ada larangan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dilarang orang perempuan untuk memakai wangian yang keras-keras sehingga boleh menyebabkan orang lelaki tertarik. Yang ni kita boleh jadikan sebagai asas untuk kita jadikan nasihat, pedoman untuk isteri kita lah. Contohnya bila nak keluar rumah tak boleh pakai yang berlebihan. Nabi ajar supaya pakai yang nipis-nipis dia. Kalau yang jenis kuat pula, mungkin sembuh sekali sembuh cukup lah. Sekali calik cukup lah kan. Jangan berlebih-lebihan. Baik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan kullu ainin zaniyah. Setiap mata ni memang suka kepada zina. Dia akan cari perkara-perkara yang boleh menimbulkan syahwat. Sebab itu salah satu cara nak mengelak daripada menyumbang kepada berlakunya perzinaan ataupun fitnah yang mendorong ke arah itu
kan, ataupun gangguan seksual. Kalau hari ni kan gangguan seksual, salah satunya adalah dengan jaga tidak boleh bagi orang perempuan berlebih-lebihan dalam memakai perfume ataupun bau-bauan. Masalahnya kalau duduk kat rumah kan langsung tak ada. Oh sayang nak sembuh barang secuek dua kalau kat rumah takut cepat habis. Tapi kalau nak keluar, daripada atas sampai ke bawah kan. Minta tolong orang lain pula sembuh daripada belakang. Sepatut-patutnya kat rumah yang kena lebihkan untuk pasangan. Itu pedoman daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu disebut di sini. Kalau di rumah orang perempuan, kalau di rumah fa in kanatil mar'atu fi baitiha, kalaulah orang perempuan duduk di rumah, ista'tarat bima sya'at, letaklah bau-bauan itu sebanyak mana yang dia kehendaki. Tak apa kalau kat rumah, tapi kalau keluar daripada rumah kena ringankan ataupun kena letak sedikit sahaja, bahkan elakkan daripada berlebih-lebihan kerana mengundang kepada fitnah yang kita kata yang ditegah oleh agama kan. Maka ini panduan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita, tuan-tuan sekalian, walaupun kata orang lelaki boleh pakai yang keras-keras, jangan pula lebih-lebih. Kadang-kadang kita berlebih-lebihan juga kan. Orang duduk tepi kita tu tak boleh nak bernafas kadang-kadangnya. Sebab apa? Kuat sangat, tajam sangat tu. Kan? Jadi kita kena khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan pula lebih-lebih kan. Sehingga kan kalau terlalu wangi sangat pun mengganggu orang juga. Sampai tak pedih hidung orang kat tepi tu. Kejap-kejap bersin member kat sebelah. Kan? Sebab apa? Berlebih-lebihan. Jadi kita ambil dengan kadarnya sahaja. Baik. Cara nak pakai tu macam mana kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kala kan orang ulur kat kita air wangi, wangi-wangian, biasanya orang akan ulur gini, betul tak Ji? Setengah orang lah dia ulur calik kat sini. Kan? Kalau ikut kepada pedoman daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang lebih tepat lah. Saya tak kata salah kan, tapi kita sebut yang lebih tepat sebagaimana riwayat daripada Imam At-Tabrani menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni ludah baginda wangi. Kan kita jangan pula tiru. Kita ambil cara sahaja. Yang kita nak ajar sini cara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ludah pada telapak tangan. Disebut di sini annahu sallallahu alaihi wasallam nafatha fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah pada telapak tangan. Ludah pada telapak tangan sebab liur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wangi. Kan? Kemudian Nabi kita summa masaha zahra aqabihi. Nabi usap pada belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemudian disebutkan lagi wa batnihi, wa batnahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam usap pada perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi itu cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagian belakang sikit kan, tapi asasnya adalah pada tapak tangan. Kan? Biasanya setengah orang bila ada orang ulur je dia letak dia kat sini kan. Itu rasanya kurang bertepatan lah, sebab dalam riwayat menyebut Nabi ambil dengan tangan ludah baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bagi laluan kepada azan, kita sambung sedikit lagi selepas daripada azan nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, cara yang kita sebutkan tadi itu ada dalam riwayat Imam At-Tabrani, dan hadis ini juga disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari dalam kitab dia Jam'ul Wasail fi Syarhi Syama'il, juga kitab yang menghuraikan berkenaan dengan hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah, Mula Ali Al-Qari. Baik, sebab itu seingat saya lah dulu ada seorang syekh lah dalam video dia beri penerangan, dia tegur lah. Contohnya kita dalam majlis kan, orang datang kan, contoh kalau kita buat maulid ke apa ke kan, majlis-majlis keramaian ni ada orang kan, dia suka beri wangi-wangian, bau-bauan, dia pergi calik kan. Setengah orang ulur gini, calik kat atas ni. Jadi syekh tu dia kata eloknya buka tapak tangan kan, letak di sini, kemudian kita lumurkan pada kita punya badan. Maka mudah-mudahan ini lebih menepati kepada apa yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani tadi tu kan. Walaupun cara lain pun boleh, sekarang ni kita guna yang sembuh lagi senang
Cuma poin yang kita nak ambil tu nak sembuh kat mana? Poin nak sembuh kat mana kan? Biasanya kita sembuh kat ketiak dulu, ketiak bau contohnya kan. Baik, kalau ikut yang Nabi tadi maknanya bahagian belakang sikit kan. Kemudian biar ada bahagian depan. Perut ni untuk bahagian depan, belakang untuk belakang kita lah kan. Maka itu pun dah cukup sebenarnya. Cuma kalau tengok kepada penerangan orang-orang sekarang lah, pakar-pakar dalam bidang ini, mereka cadangkan beberapa poin. Depan ambil bahagian bahu, contohnya bahagian perut 2, bahu 2 tadi kan. Kemudian belakang pula ambil 3-4 poin untuk nak pastikan menyeluruh. Orang datang daripada depan pun bau wangi, orang datang daripada belakang pun bau wangi. Dan itu maksud mereka lah, maka disyorkan beberapa poin untuk kita sembuh kan. Jadi kalau nak ambil panduan Rasulullah ini kan, mungkin kita kata 2 kali semburan pun dah cukup dah. Bahagian belakang 1, kemudian bahagian depan 1, bahagian perut cukup dah. Tapi kalau nak lebih lagi daripada itu, maka tidak menjadi masalah lah kan. Cuma kena kerap belilah cepat habis. Kalau yang mahal-mahal sayang kan, habis sikit-sikit cukup lah kan. Tengok kepada keadaan. Baik. Nabi kita SAW, kalau di sini Nabi tiup tadi tu maksudnya Nabi ludah lah. Sebab air liur Nabi SAW memang wangi. Begitu juga peluh Nabi SAW wangi. Bahkan sebahagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dalam huraian-huraian terhadap hadis-hadis yang seumpama ini, menjelaskan bahawa kencing dan juga najis baginda SAW juga wangi, bersih. Dan sebagaimana yang disepakati oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya lebihan sisa-sisa Rasulullah itu semuanya adalah wangi, semuanya adalah bersih. Berbeza dengan kita lah. Kan berbeza dengan kita, jangan pula balik ludah kat tangan, lumur seluruh badan, habis busuk 2-3 hari tak hilang boleh jadi kan. Jadi jangan kita tiru sepenuhnya. Kita ambil cara. Yang kita sebut sini kita nak ambil cara. Kan, dan juga poin tempat yang dilumurkan ataupun dicalik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun jangan pula kita duk sembuh ludah kita dan jangan kongsi ludah kita dengan orang lain. Ini kata boleh kongsi, kita kongsi pula kan. Ummu Sulaim, contohnya Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah tidur di rumah dia bersama dengan Anas sekali lah kan, sebab Rasulullah rapatlah dengan mereka ni, dengan keluarga ini. Dan Nabi ketika mana tidur, baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluh. Ummu Sulaim dia pergi tadah peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tadah peluh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sedar dan Nabi tanya, "Buat apa ini duk tadah peluh aku ni?" Kan? Lalu kata dia kata, "Hadza 'irquka wahai Rasulullah, peluh kamu ini naj'aluhu li tibina, kami jadikan untuk wangian kami. Jadi perfume untuk kami. Wa huwa atyabut tibi, bahkan ianya merupakan wangian yang paling wangi sekali," kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bermakna daripada sini kita dapat faham bahawa hadis Ummu Sulaim ini, cerita ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Maksudnya hadis yang sahih lah. Bermakna daripada sandaran dalil-dalil ini ditetapkan oleh ulama bahawa fudalat iaitu lebihan, sama ada berbentuk peluh kan, ludah, najis baginda sallallahu alaihi wasallam wangi dan ianya bersih. Itu khususiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita ambil satu hadis lagi lah, selebihnya kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kita ambil satu hadis, iaitu Abu Uthman An-Nahdi melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza u'tiya ahadukumur raihana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa jikalau seseorang daripada kamu diberi raihan, yakni satu jenis wangian daripada kemangi ataupun selasih, janganlah kamu menolaknya. Sesungguhnya ia datang daripada syurga. Baik. Sama macam tadi bila orang bagi hadiah kepada kita, wangi-wangian,
Jangan kita tolak. Tapi di sini ada penambahan hadis ini. Nabi SAW sebut bahawa wangian itu adalah daripada syurga. Apa maksud dia? Adakah pokok selasih tu benih dia ambil daripada syurga? Adakah maksudnya macam tu? Ataupun ada maksud yang lain? Baik. Dalam huraian hadis ini ada dua ihtimal. Dua ihtimal ni dalam bahasa kita sekarang ni dua kemungkinan. Ulama pun mereka nak menghuraikan, mereka tidak hurai dengan satu maksud sahaja. Melalui penelitian, mereka kata bahawa boleh jadi pergi kepada beberapa maksud. Antara kemungkinan maksud tersebut ialah asal usul benih raihan ini daripada syurga. Itu sebahagian mentafsirkan dengan cara tersebut. Maksudnya asal usul dulu memang tanaman ini tanaman daripada syurga. Wallahu a'lam lah, cuma disebut kebarangkalian, kemungkinan. Tetapi tidak semestinya betul-betul datang daripada syurga. Mungkin asal usul dululah, kan kita tidak tahu. Kan macam mana dia punya perkembangan dia, wallahu a'lam. Itu satu tafsiran. Tetapi satu tafsiran yang lain yang menyatakan bahawa wangian itu sendiri tak kiralah yang namanya raihan ke ataupun nama wangian-wangian lain. Wangian itu sendiri memang wangian itu adalah benda yang datang daripada syurga. Tak kiralah bentuknya macam mana. Kerana syurga sebagaimana yang kita tahu dia ada wangi-wangian yang harum. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa bagi orang yang layak mendapat syurga Allah, sebelum daripada dia masuk ke dalam syurga, dia dah boleh hidu dah bau syurga tersebut. Wanginya syurga tersebut. Kan seumpama yang disebut dalam riwayat bahawa wangian syurga ini dapat dihidu dengan jarak 500 tahun perjalanan, dah boleh bau dah. Wangi dia bagi orang yang layak mendapat syurga. Tapi kalau orang tu tak layak mendapat syurga, bau syurga pun dia tidak akan dapat. Jadi bau ni bau wangi. Jadi dua ihtimal lah. Satu, memang pokok yang wangi-wangi ni daripada syurga. Satu lagi, wangian itu sendiri, bau yang wangi itu bau wangi syurga. Maka perkara itu ada sekarang ini, didatangkan juga wangi syurga itu kepada kita sekarang ini. Sebab itu digalakkan untuk kita pakai wangi-wangi. Kerana itu adalah bau syurga. Dan sebab itu disebutkan oleh sebahagian ulama bahawa tujuan wangian yang ada di dunia sekarang ini dijadikan untuk kita boleh hidup bau wangi ini sebagai nak mengingatkan kita kepada syurga. Jadi orang-orang yang suka pakai wangi ini orang yang ingat syurga. Kan? Bagus. Kan kita rasa nak wangi yang berterusan di hari akhirat nanti sebagaimana wangi di dunia ni, maka kita kena beramal soleh. Sebagaimana yang sepatutnya yang melayakkan kita di hari akhirat nanti, kita duduk dalam syurga yang penuh dengan wangian. Kan yang penuh dengan wangian. Jadi raihan itu salah satu daripada benda yang berasal daripada syurga, bau wangi. Itu merupakan yang asal daripada syurga. Antara hadis yang menyebut bahawa bau wangi syurga ini dapat dihidu daripada jarak 500 tahun perjalanan dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah menyatakan sedemikian. Orang-orang yang melakukan maksiat tertentu kepada Allah Ta'ala, maka mereka ini dihalang daripada bau syurga. Maknanya orang tu confirm tak akan masuk syurga. Kalau orang tu layak masuk syurga, duduk daripada jauh pun dia dah boleh bau dah wangi syurga tersebut, raihan daripada syurga tersebut. Muslimin muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, ada satu hadis lagi dalam bab ini tapi kita nak simpan kepada pertemuan yang akan datang. Sebab apa? Sebab kita nak buat satu rumusan secara menyeluruh berkaitan dengan perbincangan kita ini. Ada beberapa istifadah yang boleh kita tambahkan lagi untuk melengkapkan perbincangan. Jadi hadis yang satu lagi ni kita bawa untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah, beserta dengan rumusan. Kemudian kita masuk kepada bab yang lain. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.